Katanya berita hari ini seorang suami menunggu isterinya kerana isterinya akan menukar pakaian jubah yang menurut suaminya tidak syar'i, ketat dan sebagainya. Soalannya, apakah kod etika pakaian bagi muslim dan muslimah, termasuk trend pakaian ketat yang dipakai bukan sahaja wanita, pakaian lelaki, adakah ia termasuk dalam memenuhi tuntutan menutup aurat? Ya. Satu soalan yang saya kira sangat penting untuk kita tekankan tentang apakah dia syarat-syarat pakaian dalam Islam. Adakah seorang itu, lelaki atau perempuan, adakah cukup untuk dia sekadar memakai pakaian yang zahirnya menutup auratnya, maka itu sudah memadai, itu sudah dikira cukup, dan untuk dia selamat daripada apa juga kesalahan atau dosa. Contohnya dalam soalan tadi, seorang perempuan tu memakai jubah yang ketat, ya, adakah jubah yang ketat itu sudah dikira memadai? Ya, kita katakan di sini bahawa hakikatnya syarak menetapkan 6 syarat, berkenaan tentang pakaian seseorang, lelaki ataupun perempuan. Maka kita kata menutup aurat itu baru syarat yang pertama, ya. Kalau lelaki daripada pusat ke lutut, kalau perempuan seluruh anggota badannya kecuali wajah dan juga kedua tapak tangannya. Maka selain daripada itu perlu ditutup, termasuk juga kakinya, kedua kakinya dan juga rambutnya. Ini semua kena tutup, ya, kerana itu adalah sebahagian daripada aurat perempuan. Maka kita ini syarat yang pertama, ya. Adapun syarat yang kedua, hendaklah pakaian itu jangan jarang, ya. Barangkali pakaian itu menutup bahagian auratnya, tetapi kalau sekiranya ia jarang dengan arti kata dia nipis, boleh tembus, boleh nampak dalam, ya, boleh nampak warna kulitnya atau boleh nampak pakaian dalamnya, maka ini jelas bahawa, ya, seperti mana dalam hadis, kasiyat ariyat, mereka berpakaian tetapi dalam masa yang sama dia telanjang, ya, seolah-olah satu perkataan yang bercanggah, tapi ini dia hakikatnya syarak. Mereka berpakaian tetapi telanjang. Bagaimana tu? Orang berpakaian sepatutnya tak telanjang. Orang yang telanjang dia bukan berpakaian. Tapi kita melihat syarat kata apa? Kasiyat ariyat, berpakaian tetapi telanjang. Antara sebabnya apa? Sebabnya apa? Inilah dia berpakaian tetapi kerana pakaiannya jarang, ya, maka di sisi syarak dia dianggap, ya, tidak menepati spesifikasi pakaian menurut syarak. Maka hendaklah dia pakaian yang tidak tembus, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah hendaklah pakaian itu, ya, tidak ketat, kerana kalau sekiranya ia ketat, ia juga tidak memenuhi syarat pakaian, ya. Seperti mana dalam soalan, dia pakai jubah tu dah cantik dah, lelaki ataupun perempuan. Kalau lelaki pakai jubah, kalau perempuan pakai jubah tu dah cantik, ya. Kenapa jubah ini dianggap satu pakaian yang ideal, ya, mengenalkan bahawa dia sifatnya dia turun semua, ya. Jubah tu bila dia letak atas bahu ni, dia turun ke bawah, dia tidak mengikut lenggok tubuh badan, ya, kurus ke gemuk ke, peha besar kecil apa ke, tak nampak, sebab dia turun ke bawah terus, ya. Maka itu kita jubah tu dah cantik, tetapi malang segala malang, ya, parah segala parah kalau sekiranya dah pakai jubah tetapi diketat pula, maka akhirnya dia menyalahi tujuan matlamat di sebalik pemakaian jubah tu, ya. Kerana akhirnya dia jadi dia mengecik ke arah tubuh juga, menampakkan bahagian lekuk-lekuk tubuh badan tu, ya, bahagian-bahagian aurat tu. Kalau lelaki sama juga, kalau lelaki bahagian punggung tu, ya, ataupun pehanya. Perempuan, ya, ke semua tubuh badannya tu, itu dah aurat, ya. Bahagian atas, bahagian tengah, bahagian bawah, ini semua bahagian aurat. Jadi kalau diketat, dia tidak menepati, ya, spesifikasi pakaian menurut syarak. Maka akhirnya mereka berpakaian kasiyat ariyat juga. Dia berpakaian tetapi telanjang kerana menampak tubuh badannya, ya. Lebih-lebih lagi, ya, kedua-dua aurat
al-udh apa ni, kedua aurat yang besar, iaitu khubul dan dubur itu, ya. Jadi ini kemaluan ni, kalau ketat kat situ lagi parah, segala parah, ya, bahagian punggung dan sebagainya. Ini satu pakaian yang jelas, ya, sifat tercelanya, ya. Jadi kita kata perlu menutup aurat, hendaklah tidak jarang, ya, hendaklah tidak ketat. Di samping itu, ya, seperti mana, ya, yang disebutkan oleh para ulama, hendaklah pakaian itu tidak ada tasyabbuh, ya. Jangan berpakaian seperti mana pakaian orang kafir, ya, yang menjadi pakaian identiti mereka, ya. Dia nak pakai pakaian pok ke apa ke, pakaian padri ke apa. Ini jelas ini adalah pakaian kekufuran. Maka masakan seorang muslim itu, ya, yang mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, masakan dia boleh memakai pakaian yang menjadi lambang kekufuran, kesyirikan, menyekutukan Allah. Maka kita kata jangan pakaian itu ada unsur tasyabbuh, menyerupai pakaian orang kafir. Di samping itu, syarat yang kelima kita kata, ya, jangan memakai pakaian yang untuk yang berlawanan jantina, ya. Lelaki tidak boleh memakai pakaian perempuan, perempuan tidak boleh memakai pakaian lelaki. Bahkan orang yang bersifat, ya, sifat jantina yang berlawanan, ia adalah satu perbuatan yang tercela, ya. La'anallah al-mutarajjilati minan nisa, ya. Allah melaknat perempuan yang ingin bersifat seperti lelaki, seperti mana dilaknat juga lelaki yang ingin bersifat seperti perempuan. Tak kira daripada semua, dari apa juga segi, cara percakapan, gaya, ya, gaya berjalan, termasuklah juga pakaian, ya. Lelaki tak boleh memakai pakaian perempuan, perempuan tak boleh memakai pakaian lelaki, ya. InsyaAllah itu kita jelas. Dalam masalah pakaian kita sedia maklum, ini ada pakaian untuk lelaki, ada pakaian untuk perempuan. Maka sama sekali, ya, perempuan tidak boleh memakai pakaian lelaki, lelaki juga tak boleh memakai pakaian perempuan. Kenapa? Kerana perbuatan ini ditegah oleh syarak, bahkan perbuatan itu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jangan ada memakai pakaian jantina yang berlawanan. Dan yang keenam, syarat yang keenam kita kata, ya, pakaian perlu dielakkan pakaian syuhrah, ya. Apa artinya pakaian syuhrah? Pakaian yang berlainan, berbeza daripada pakaian orang lain. Ini kadang-kadang kita kena ambil perhatian jugalah. Kadang-kadang perempuan, mungkin barangkali perempuan secara khasnya, tapi nak kata kadang-kadang ada juga, kadang-kadang lelaki juga, dia nak pakai pakaian lain daripada lain, tanpa dia sedar. Itu adalah satu yang ditegah oleh syarak. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, baginda bersabda, man labisa libasa syuhrah albasahu Allahu libasa madhillah, atau kama qala, barang siapa yang memakai pakaian syuhrah, di akhirat kelak dia akan dipakai pakaian kehinaan, ya. Dia di dunia dia memakai pakaian syuhrah. Pakaian syuhrah ni pakaian yang menonjol, yang membezakan dia dengan orang lain. Kenapa dia pakai macam tu? Supaya orang nampak dia. Semua contoh, semua orang pakai putih, tiba dia nak pakai warna kuning misalnya, bawa warna pink ke apa. Kenapa dia pakai macam tu? Supaya dia nak menonjol, dia nak mengangkat dirinya, supaya dia nampak lebih hebat daripada orang lain, supaya pandangan orang semua tertumpu kepadanya. Dia orang panggil nak show off lah, nak menunjuk. Adakah ia dibolehkan dalam syarak? Kita kata InsyaAllah kita dah faham. Kita dah faham hadisnya. Nabi menegah daripada seorang itu memakai pakaian syuhrah. Dia pakai topi ke apa, dia letak pokok ke atas ke, dia letak bunga besar ke apa, atau pakaian dia ada bunga-bunga misalnya, ya. Kenapa letak bunga-bunga semua ni? Kalau bukan supaya pandangan teralih kepadanya. Yang mana di sudut syarak ia adalah satu yang ditegah. Jadi insyaAllah inilah dia enam syarat pakaian yang perlu kita raikan ketika kita memakai. Pertama, menutup aurat, jangan jarang, jangan ketat, ya.
jangan ada tasyabuh, menyerupai orang kafir. Lelaki jangan pakai pakaian perempuan, perempuan jangan memakai pakaian lelaki. Yang keenam, jangan memakai pakaian syuhrah, ya. Jadi ini dia 6 aspek, 6 perkara yang perlu diraikan, ya, ketika berpakaian, ya. Dengan perbuatan suami dia menumbuk isteri. Perbuatan suami menumbuk isteri, saya tak tahu apa kesnya, ya, tak tahu macam mana, ya. Walau apa pun, bergantung, ya. Tak dinafikan bahawa suami, ya, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, para lelaki menjadi pemimpin, ya, buat kaum wanita. Maka lelaki itu dia bertanggungjawab, seorang suami itu bertanggungjawab ke atas isterinya, seorang bapa bertanggungjawab ke atas anak-anaknya, termasuklah anak lelaki dan perempuannya, ya. Bahkan dia akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak kalau sekiranya dia mengabaikan cara pemakaian isterinya atau anak-anak perempuannya. Mereka semua keluar rumah ikut suka hati apa mereka nak pakai, ya, seperti mana yang duka citanya kita lihat pada zaman sekarang, di mana pakaian semua, ya, sangat mengecewakan, pakaian yang menjolok mata dan seumpamanya. Akhirnya kita nak ingatkan bahawa para suami, ya, para bapa, mereka perlu mengambil perhatian kerana mereka bertanggungjawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kamu bertanggungjawab dan setiap kamu akan bertanggungjawab ke atas mereka yang di bawah tanggungannya, ya. Maka seorang bapa bertanggungjawab ke atas anaknya, seorang suami bertanggungjawab ke atas isterinya. Tapi itulah, dalam masalah dia nak memberi tunjuk ajar, adakah dia boleh sampai memukul? Kita katakan memang tak dinafikan bahawa memukul adalah satu yang dibolehkan di dalam syarak. Jangan kita sampai bersifat melampau, ya, seperti mana orang-orang kafir barat, di mana mereka menganggap bahawa perbuatan memukul ini adalah satu yang tercela dan perlu dielakkan sama sekali. Kita kata ini satu pandangan ataupun satu hukum yang melampau, kerana ia adalah satu yang dibolehkan oleh syarak, yang diraikan, yang diiktiraf oleh syarak, ya, perbuatan memukul, ya, suami memukul isteri atau mak bapa memukul anak-anak, ya, seperti mana dalam perintah solat, ya, di mana syarak mengatakan dalam hadis Nabi kata wadribuhum 'alaiha bi'ashr, dan pukul anak-anak tu untuk solat, ya, ketika mereka umur 10 tahun. Jadi kaedah memukul ni adalah satu yang diiktiraf oleh syarak. Tapi itulah, kita kata jangan kita melampau dalam kita menafikan sama sekali kaedah memukul tu. Dalam masa yang sama kita kata jangan juga kita melampau dalam nak mempraktikkannya. Ya, bila dia nak pukul, dia bukan dah pukul, dia jadi belasah, ya, atau dia bergusti apa, suami bergusti dengan isterinya, atau mak bapak terajang dia belasah anak dia. Ini jelas, ini sudah sampai tahap melampau, ya. Kalau dah sampai luka-luka, percayalah ini sudah melampau, ya. Kalau dah ada lebam, itu dah melampau. Apatah lagi kalau sudah sampai berdarah, sudah sampai cedera, patah sini patah sana, ini melampau. Ini sama sekali bukan, tidak sama sekali di luar daripada batas syarak, ya. Kerana kita perlu ingat bahawa kaedah memukul, tujuan dia apa? Adalah untuk mencederakan ke, atau adakah dia bertujuan untuk memberi tunjuk ajar? Kita kata yang kedua, memukul di sisi syarak dia adalah bertujuan untuk memberi tunjuk ajar, memberi peringatan, ya, memberi amaran, dan sama sekali bukan untuk sebagai satu bentuk penyiksaan atau untuk nak mencederakan. Maka perlu diraikan hal ini, ya, jangan sampai cedera, ya, jangan sampai luka, ya. Itu jelas perbuatan yang melampau.